Assalamualaikum. Tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan untuk tahun 1441 Hijriah. InsyaAllah 23 April 2020 ni kita akan melihat anak bulan. Kalau nampak, besoknya tu puasalah satu Ramadan. Kalau tak nampak, lusa lah baru satu Ramadan. Macam mana kita nak tahu bila nak kena tengok anak bulan? Ya, macam mana namanya anak bulan? Secara mudahnya kita senang je lah, kita tengok je lah kalender kan yang ada, dia dah tulis kat situ bila satu Ramadan, bila satu Syawal. Tapi macam mana orang yang buat kalender tu dia boleh tahu situ lah satu Syawal? Kat situlah sebenarnya yang mana kita menggunakan ilmu falak. Kalau nak ikutkan dekat dalam phone ni pun ada apps yang boleh mencari anak bulan. Ini software yang saya gunakan untuk memudahkan saya dalam melihat bila anak bulan. Okay, sebagai contoh, untuk melihat Ramadan 1441, okay, untuk kriteria dia saya akan pilih Malaysia lah. Okay, kemudian execute. Okay, akan dapati ijtima' berlaku pada 23 April 2020 samaan jam 10.27 minit pagi. Okey, maka sebab itulah kenapa kita telah menetapkan melihat anak bulan pada 23 April. Kat sini kita boleh nampaklah data-data yang ada. Bila matahari terbit, bila matahari terbenam, berapa usia bulan apabila menjelang waktu maghrib. Dan bawah sekali ni dia bagi dia punya rumusan lah. Visible, maksudnya anak bulan kelihatan. Kita boleh tengok contoh lain. So, macam katakanlah kita tengok bulan Syakban hari tu. Okey, ni contoh keadaan yang mana anak bulan tidak kelihatan. Macam ni kan, ijtima' berlaku pada 24 Mac 2020 bersamaan jam 5.29 minit petang lah ni. Usia bulan pada waktu maghrib baru 1 jam 48 minit. Dia tak cukup syarat. Sebab itu dia punya rumusan dia bagi tahu anak bulan tidak kelihatan, not visible. Tapi walaupun kita ada apps macam tu, tapi kalau kita tak faham sebenarnya macam mana penentuan anak bulan tu, kita cuma ada data ataupun ada maklumat je lah. Sebab apps yang saya kongsikan tadi tu pun dia cuma bagi data je kan. Tapi kalau kita tak faham ilmu falak, kita memang tengok data tu, tengok nombor macam tu je lah. Jadi kita tahu tapi kita tak faham. Saya kongsikan sikit macam mana kita nak menentukan anak bulan. Kita tahu bumi mengelilingi matahari pada orbitnya, begitu dengan planet-planet lain. Dan satu putaran lengkap bumi mengelilingi matahari menyamai dengan 1 tahun. Dalam masa yang sama, kita ada bulan juga yang mengelilingi bumi. Bulan ini mengelilingi bumi pada orbitnya. Dan kita tahu satu putaran lengkap bulan mengelilingi bumi menyamai dengan 1 bulan. Okey, kita cuba tengok macam mana pandangan kita melihat bulan daripada bumi disebabkan pergerakan bulan yang mengelilingi bumi. Okey, macam itulah keadaan bulan yang kita nampak di bumi. Sekejap, kat mana kedudukan bulan sebenarnya bila berlaku awal bulan dan akhir bulan? Ini bulan penuh. Okey, bulan bergerak mengelilingi bumi. Okey, menuju kepada akhir bulan. Dan ini awal bulan, macam tu lah rupa dia. Okey, dan bulan penuh tu maknanya pertengahan bulan. Macam tu. Okey, sekarang kita dah tahu kedudukan bulan mengelilingi bumi itu membentuk fasa-fasa tertentu pada bulan, yang mana dia mempengaruhi lah bentuk bulan yang kita nampak tu nanti. Apabila bulan dalam keadaan kedudukan yang seperti ini, gerhana bulan boleh berlaku. Sebab itu kita akan dapati gerhana bulan berlaku pada pertengahan bulan Hijriah. Sekiranya bulan pada kedudukan yang begini pula, ini memungkinkan untuk berlakunya gerhana matahari. Sebab itu gerhana matahari biasanya berlaku pada penghujung bulan Hijriah. Baru-baru ni pada 26 Disember 2019, kita seluruh Malaysia dapat melihat gerhana matahari. Dan besoknya adalah 1 Jamadil Awal. Pada 2016 pun masa tu Malaysia pun berpeluang untuk melihat kejadian gerhana matahari ni. Besoknya adalah 1 Jamadil Akhir. Kita kena pasti semula kedudukan bulan yang menyebabkan bentuk fasa bulan yang tertentu, sama ada bulan penuh, bulan sabit dan sebagainya.
Okey, kita langkahkan satu garisan yang kita anggap ni sebagai garisan orbit bulan mengelilingi bumi. Okey, kita tahu ini adalah bulan penuh, yang mana kedudukan bulan penuh, bulan mesti berada pada kawasan situ. Dan ini bulan tua ataupun hujung bulan. Bulan berada pada kedudukan kat situ. Dan ini adalah anak bulan ataupun awal bulan. Tapi kalau kita tengok kedudukan bulan tua dengan kedudukan anak bulan ni, kedudukan dia tak jauh beza. Jadi macam ni kita nak kenal pasti sama ada ini adalah hujung bulan ataupun awal bulan. Kita lihat keadaan yang agak kritikal ni, keadaan di antara hujung bulan dengan awal bulan ni. Kita akan lihat kedudukan matahari, bulan dan bumi dalam keadaan sebaris macam ni. Untuk nak mudah, saya buat satu garisan lah. Keadaan sebaris atau serenjang ini, ulama falak menggelarkannya sebagai keadaan ijtima'. Tapi keadaan ini tidak menunjukkan awal bulan. Dia sebagaimana waktu zuhur lah. Waktu zuhur kan dia bukan pada keadaan matahari betul-betul terpacak di atas kepala kita. Tetapi setelah matahari itu pacak tu, dia turun tergelincir sedikit, maka masuklah waktu zuhur. Jadi begitulah lebih kurangnya keadaan dengan anak bulan ni. Okay, dalam keadaan ijtima' ni dia sebaris, dia tergelincir macam tu. Kita tengok lagi sekali, dia keadaan sebaris ataupun ijtima', kemudian bulan bergerak lagi, kita anggap dia sebagai tergelincir daripada keadaan ijtima'. Tapi berapa jauh bulan tu bergerak daripada keadaan ijtima'? Untuk nak mudah faham, saya buat satu lagi garisan lurus dari bumi ke bulan seperti ini. Kemudian daripada garisan tu kita akan dapat satu sudut gelincir ataupun kita boleh katakan jarak gelincir. Daripada pemerhatian ulama falak, mereka mendapati bahawa bulan itu boleh kita anggap dia sebagai anak bulan apabila bulan itu telah bergerak 8 jam selepas keadaan ijtima'. Jadi maksudnya kita boleh panggil dia sebagai anak bulan sekiranya bulan itu telah berusia lebih daripada 8 jam selepas waktu ijtima'. Tapi ini adalah pandangan daripada atas angkasa. Macam mana pula kalau kita melihatnya daripada bumi? Sebab memang kita tengok bulan kan daripada bumi. Dan garisan hijau itu adalah kaki langit ataupun kita panggil dia sebagai horizon. Tapi kalau kita duduk di kawasan bandar, biasanya susahlah nak nampak kaki langit ni. Kalau kita duduk tepi pantai atau tepi laut, baru kita boleh nampak kaki langit. Sebab itu biasanya orang nak mencerap anak bulan ni, kedudukan pencerapan tu adalah di kawasan-kawasan tepi laut. Apa-apa kawasan pandangan yang di atas kaki langit kita boleh nampak, macam bulan, matahari, bintang. Kalau dia berada pada kawasan atas kaki langit, memang kita boleh nampak lah. Berbeza dengan kalau objek tu berada di bawah paras kaki langit. Macam mana kita nak nampak? Sebab senang cerita dia berada di bawah kita lah kan, terlindung dengan bumi, tanah. Seterusnya kita cuba melihat situasi pada 29 Syakban nanti, iaitu bersamaan 23 April nantilah, 23 April 2020. Inilah kedudukan di pagi hari, matahari baru nak keluar, nak terbit. Matahari baru nak terbit dan bulan tak jauh daripada dia. Okey, ini adalah sekitar jam 10.27 pagi. Yang mana kita dapat maklumat ni, waktu ijtima' adalah 10.27 pagi waktu Malaysia. Kita lanjutkan lagi pergerakan matahari dan juga bulan ni. Okey, sekarang ni keadaan beberapa minit sebelum zuhur, iaitu di mana keadaan matahari paling tinggi lah. Okey, dan keadaan pada matahari paling tinggi ni nanti dia mula turun balik. Keadaan tu kita katakan matahari tergelincir dan masuklah waktu zuhur. Okey, kita lanjutkan seterusnya. Ini adalah lebih kurang waktu maghrib sekitar 7.11 malam. Kita akan dapati matahari sudah pun berada di bawah kaki langit dan bulan masih lagi ada di atas kaki langit. Jadi kita bolehlah nak cerap bulan tu. Dan kalau nak ikutkan, kita boleh nampak anak bulan, memandangkan usia bulan ketika ini adalah lebih daripada 8 jam selepas keadaan ijtima'. Tadi keadaan ijtima' adalah sekitar pukul 10 pagi. Ini pukul 7 malam waktu maghrib. Usia bulan ketika ini adalah lebih daripada 8 jam, dah hampir 9 jam lah.
Jadi kita boleh katakan bulan yang kita nampak itu adalah anak bulan. Maka secara hisab kita boleh katakan Maghrib tu adalah 1 Ramadan. Jadi maksudnya 24 April tu kita dah kena puasa lah. Malam tu dah boleh start sembahyang tarawih. Kita cuba lihat pada 20 Mac baru-baru ni, iaitu masa tu 29 Rejab 1441 Hijrah. Kalau secara hisabnya kita akan dapati istimak berlaku pada pukul 5.29 petang. Dah lambat dah tu. Okay, kita lihat seterusnya. Dan waktu Maghrib pada sekitar 7.23 malam. Kita akan dapati usia bulan pada waktu ini kurang daripada 8 jam selepas keadaan istimak tadi pada pukul 5.29 petang tadi itulah. Dengan kata lain, bulan baru saja berusia 1 jam 56 minit sejak keadaan istimak. Usia bulan yang kurang daripada 8 jam ni tidak membolehkan kita mengatakan bahawa itu adalah anak bulan. 8 jam selepas waktu istimak tu pukul berapa? Pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak panggil tu sebagai anak bulan. Sedangkan dalam Islam bermulanya hari adalah pada waktu Maghrib. Takkanlah waktu Maghrib tu kita kata 30 Rejab sekali pukul 11 malamnya, takkan kita nak kata malam tu juga berubahnya kepada 1 Syakban. Jadi keadaan inilah yang menyebabkan 1 Syakban tu akan jatuh pada bukan 25 Mac tapi 26 Mac. Dan bulan Rejab pada tahun 1441 Hijrah itu ada 30 hari. Ini adalah antara contoh-contoh keadaan yang mana bila kita tengok anak bulan, kita anggap dia tak nampak lah kerana beberapa syarat. Dia kalau nak ikutkan ada beberapa syarat lain lagi. Apa yang saya kongsikan tadi itu adalah syarat yang paling asas dalam penentuan anak bulan. Di kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.